klik link tu, lepas tu present semula macam tadi. Okey, sekejap. Okey, bagus. Sekarang ni soalan kertas 2 sama dengan buku MIP awak tu, muka surat 23, soalan nombor 10, 11 dengan 12. Cuma beza je cikgu pindahkan soalan tu dalam Google Form. Safuan internet okey? Boleh lah. Awak pakai top up berapa? Biji tu. Ya, berapa ringgit sekali top up? Macam ni tu. B. Oh, B. Unlimited lah. Jauh dah tu. Berapa yang sebulan bayar? Jauh kena ingat tau. Tak ingat. Okey. Okey gini. Sekarang awak tengok dah soalan tu kan. Ada soalan nombor 10, ada 3 soalan sebenarnya. Tapi tengoklah sebab soalan ni soalan apa tu essay. Kita scroll bawah. Scroll bawah. Oh. Alah. Okey, soalan hipotesis dulu. Ikan. Okay. Awak nak tulis apa hipotesis ni? Tadi ada gambar. Gambar apa tadi? Ikan sekering, satu ikan basah kan? Okey, hipotesis. Nak buat benda hipotesis. Ikan. Benda apa Safwan? Cuba baca soalan. Afifah, cuba baca soalan. 10A. Yang ni cikgu. 10A tu. Baca 10A dulu, arahan dia. Cadangkan satu hipotesis tu kan? Atas 10A, daripada soalan 10. Atas gambar tu. Raja 9 menunjukkan dua jenis ikan iaitu ikan segar dan ikan kering yang disimpan di atas meja dalam makmal sekolah. Selepas 3 hari. Jadi ada gambar tu, awak nampak ada gambar tu, ikan segar, ikan kering kan? Okey. Lepas tu sambung selepas? Selepas 3 hari didapati ikan segar menjadi busuk dan rosak, manakala ikan kering tiada perubahan dan tiada rosak. Dan tidak rosak. Okey. Jadi daripada pemerhatian tadi tu, apa hipotesis yang awak boleh buat? Ada 2 jenis ikan kan? Boleh ubah manipulasi dia ialah ikan segar dengan ikan kering. Betul tak? Betul. Betul. Yang bergerak balas benda apa? Yang bergerak balas apa? Ayat yang keadaan ikan. Apa dia? Keadaan ikan. Keadaan ikan. Satu rosak, satu lagi tidak rosak. Jadi macam mana awak nak hubungkan dua ni dia jadi hipotesis? Ikan? Sekejap cikgu. Ikan mana yang lebih tahan? Ikan kering. Ikan kering. Jadi ayat dia ikan mana? Ikan kering. Ikan kering lebih apa? Tahan lama. Tahan lama berbanding ikan segar. Ikan segar. Okey, jadi tulis kat situ ikan kering lebih tahan lama berbanding ikan segar. Okey, sekarang ni soalan 10A, gambar ikan. Lepas tu kita nak pergi ke soalan 10B. Cuba naik atas sikit Afifah. 10B. Okey, 10B. Tujuan eksperimen. Cuba naik sikit lagi. Naik tak sampai nampak gambar. Okey.
Dekat 10B tu, tadi 10A tentang ikan kering, ikan segar. Dekat 10B ada tak ikan? Cuba tengok dekat ayat panjang tu, dekat arahan tu ada ikan ke tak? Cuba baca dulu, ada ikan tak? Ada tak dia cerita pasal ikan? Ada. Ya ke? Kat mana? Saya tunjuk dengan cursor awak. Tunjuk kat cikgu mana cerita pasal ikan dekat B. Soalan B. Tak ada. Soalan B tak cerita pasal ikan tapi dia cerita tentang, cuba baca penuh ayat arahan B tu. Tentang apa? Berdasarkan maklumat yang diberi oleh di atas, cadangkan satu eksperimen untuk menyiasat kelembapan. Tentang apa? Tadi ikan kering dengan ikan basah. Tapi sekarang untuk bahagian B, ikan tak ada dah. Cuma ada perkaitan dengan situasi di atas tu. Apa kaitan dia? Antara ikan segar dengan ikan kering tu, ikan tak ada dah, tapi ada kaitan situasi tu. Menyiasat kesan kelembapan. Kelembapan. Okay? Jadi apa kita boleh kaitkan? Ikan segar tu kelembapannya tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi. Ikan kering? Rendah. Kelembapan dia rendah. So sekarang tak cerita pasal ikan kering atau ikan segar tapi cerita pasal kelembapan. Okay? Tak ada ikan tapi cerita pasal kelembapan. Dia ubah bahan, dia tukar dengan bahan-bahan lain iaitu agar-agar nutrien kering dengan agar-agar nutrien lembap. Faham tak? Okey. Untuk soalan nombor 10 biasanya macam ni lah. Untuk bahagian A dia akan bagi satu gambar ataupun satu situasi. Bahagian B tak ada kaitan dengan gambar tu tapi ada kaitan konsep. Konsep kalau macam sekarang ni konsep kelembapan. Okay? Tapi bukan cerita pasal ikan. Okay? Cerita pasal agar-agar. Dengan kelembapan tinggi, satu kelembapan rendah. Agar-agar kering dengan agar-agar basah. Okey. So untuk tujuan eksperimen, apa tujuan eksperimen? Biasa kita mula dengan mengkaji. Mengkaji kesan apa tadi? Kelembapan. Ya, mengkaji kesan kelembapan. Tulis. Tulis terus dekat jawapan. Mengkaji kesan kelembapan ke atas apa sekarang ni? Adakah masih guna ikan? Tak, tapi dia guna apa? Ikan tu ganti dengan apa? Agar-agar nutrien tu mewakili kelembapan. Tapi dia nak gunakan satu makhluk. Apa benda yang dibubuh? Tengok senarai radas dan bahan, selain agar-agar ada apa lagi? Selain agar-agar, ada makhluk hidup. Satu bahan dalam tu makhluk yang hidup. Kenapa tu? Kultobakteria. Kultobakteria. Jadi dia nak tengok, bukan nak tengok ikan dah ni, nak tengok bakteria. Pertumbuhan. Okay? Jadi mengkaji kesan kelembapan ke atas pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Mengkaji kesan kelembapan ke atas pertumbuhan mikroorganisma. Ya, mikroorganisma. Mikroorganisma tu boleh ganti dengan perkataan bakteria sebab dalam bahan tu dia ada tulis kultobakteria. Kelembapan salah eja Afifah. Kelembapan. Terbalik dengan P tu. Kelembapan. Okay, ke atas foto, ke atas pertumbuhan. Bukan ke atas foto, ke atas pertumbuhan. Bateri nak habis Hafifah. Dok sambung bateri ke? Sambung dah. Nampak laptop naik simbol tu. Pertumbuhan apa tadi? Pertumbuhan bakteria. Bakteria ataupun mikroorganisma. Pilih salah satu. Dua-dua boleh guna. Okey, sekarang ni pemboleh ubah. Pemboleh ubah ada 3.
Bawah. Tadi kita dah bincang dah pemboleh ubah. Cuma bezanya tadi kita bincang pasal ikan. Sekarang kita tak ada ikan dah. Okey, pemboleh ubah. Tulis dulu tiga jenis P tu. Pemboleh ubah dia dulu nak tulis. Dimalarkan. Tulis dulu dimalarkan apa? Okey, dimalarkan yang sama. Apa yang sama dalam dua bekas tu? Apa yang sama? Dalam dua-dua bekas kita letak benda kalau nak tengok kelembapan. Kita akan ada berapa bekas untuk buat eksperimen ni? Dua. Satu bekas. Satu bekas apa? Agar-agar nutrien. Satu bekas ialah untuk agar-agar nutrien kering. Satu lagi? Agar-agar nutrien lembab. Ya, agar-agar nutrien lembab. Jadi apa yang kita mesti samakan dalam dua bekas tu? Sebab agar kering dengan agar lembab dua bahan yang berbeza. Tapi benda apa yang mesti sama? Apa yang mesti sama? Kita kena letak sama banyak tak? Agar-agar mesti banyak tak? Sama banyak tak kuantiti dia? Sama. Sama itulah dia akan jadi pemboleh ubah malar. Yang dimalarkan. Jadi kita nak tulis apa? Bukan jenis agar-agar sebab jenis agar-agar lain lembab dengan kering. Sekarang ni apa parameter kat depan? Agar-agar ada belakang tapi depan agar-agar tu nak letak benda? Isi padu. Isi padu agar. Satu lagi isi padu kultur bakteria. Kultur bakteria. Sebab jumlah bakteria yang kita guna mesti sama banyak. Dua perkara ni mesti adil. Adil maksudnya malar lah sama. Dalam piring Petri A dengan piring Petri B mesti sama banyak. Jadi yang dimalarkan isi padu agar-agar nutrien dan isi padu kultur bakteria. Okey. Baik, sekarang ni dekat bawah untuk alat dan radas. Cuba baca alat dan radas. Awak naik atas tengok soalan balik. Awak baca alat dan radas. Kalau awak ada modul, awak tak perlu naik turun ke ni. Tengok modul sebelah. Lepas tu terus tarik jawapan. Safwan, yang modul soalan muka surat ni hilang terus ke? Safwan tak dengar suara mute tu. Safwan, muka surat ni hilang terus ke setelah? Tak ada terus? Tak ada muka surat ni ke hilang modul terus? Cakap apa boleh? Safwan? Modul dah mana ya? Dah, modul pun tak ada. Dah maknanya soalan awak tak boleh jawab belaka lah. Okey, gini Safwan, Kak Rang. Cikgu pergi sekolah juga. Awak pergi sekolah tak hari ni? Tak apa, hari apa awak boleh pergi sekolah? Cikgu bagi modul lain. Oh Safwan. Awak boleh pergi sekolah tak? Tak boleh? Boleh tu sebab kita nak ambil tu lagi. Bila awak nak pergi ambil? Bila awak nak pergi tu? Kek Gi tu lah. Kek Gi? Lepas ni? Okay, kalau lepas ni maknanya awak tunggu cikgu dekat guard tu lah. Cikgu bagi sekali dengan modul hok ni, hok hilang ni. Okay? Awak ni jawab dulu lah. Okay. Senarai radah dan bahan. Apa yang tak cukup? Dia ada dah agar-agar nutrien, agar nutrien kering, agar nutrien lembab, kultur bakteria. Lepas tu nak isi dalam apa? Apa yang tak cukup? Dia ada bagi bekas tak dalam senarai radas tu? Tak ada. Tak ada. So kita perlukan apa tak cukup? Sel lagi.
Tabung uji ya. Ada ke tabung uji? Ni guna agar-agar kering. Kalau tabung uji kita guna bubur nutrien. Kalau tabung uji bahan dia mesti bubur. Kalau agar-agar kering mana boleh isi dalam tabung uji? Agar ni dia kerah. Nak masuk mana? Kalau bubur boleh isi dalam tabung uji. Isi dalam apa? Cikgu bagi tu gambar bawah tu. Dekat prosedur tu. Isi dalam apa? Piring. Piring apa? Piring. Piring cawan? Piring apa? Piring Petri. Piring Petri. Jadi dalam senarai radas dia tak bagi piring Petri. Kita perlukan piring Petri untuk isi agar-agar. Jadi tak cukup piring Petri. Tambah piring Petri dalam senarai radas tambahan. Untuk soalan B3 tu tambah piring Petri. Okey. Okey, pergi bawah lah. Ya. Cikgu jawapan kena buat situ je jawapan je. Jawapan kena buat situ. Awak boleh tarik dah tu, Safwan? Boleh tarik tak? Ke tak boleh, Safwan? Boleh. Kalau tak boleh, awak boleh tarik ke dia. Awak catat dulu kat mana-mana. Awak boleh buat kemudian ni. Okay? Okay, bawah lagi Afifah. Scroll bawah lagi. Okay, sekarang ni kaedah ni cikgu bantu dah awak. Kaedah, awak cuma bagi nombor je. Step mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima. Sepatutnya ada 4 saja step tapi cikgu tambah untuk lengkapkan dia jadi 5, 4 markah saja sebenarnya patutnya soalan ni. Okey, awak susun soalan ni. Yang pertama buat apa dulu? Okey, baca dulu step cikgu bagi tu. Mula-mula nak buat apa dengan bekas tu? Kita ada piring Petri. Apa perlu buat dengan piring Petri dulu yang pertama? Okey. Susun je lah ni. Sebab awak tak perlu tarik pun yang ni. Patutnya kalau dalam periksa betul, bahagian C ni kena tulis lah. Kena tulis ayat penuh ni. Ni cikgu bagi panduan dah untuk bantu awak jawab. Okey. Dah siap yang ni bawah, pergi bawah lagi. Okey, penjadualan data. Kalau dalam periksa sebenar, penjadualan data ni awak yang kena lukis jadual. Okey, tapi yang ni cikgu pandu awak dengan cikgu buat dah siap-siap jadual, cuma cikgu tinggalkan tempat kosong A, B, C, D. Okey, sekarang awak pilih mana nak isi dekat A. Kataan mana nak isi dekat A, B, C dan D. Okey, kena ingat dekat A tu mesti pemboleh ubah yang bergerak balas. Dekat A tu ialah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Dekat B ialah pemboleh ubah yang bergerak balas. C dengan D adalah dua benda yang manipulasi tadi. Apa benda yang faktor yang dimanipulasi tadi? Klik je dekat bulat-bulat tu mana pilihan untuk A, B, C dan D. Okay, kalau dah siap ni, kita pergi ke soalan nombor 11. Okay, soalan nombor 11. Okay, pertumbuhan populasi yang pesat di setengah negara menggugat bekalan makanan negara. Okay, bagi memastikan permintaan terhadap makanan dapat dipenuhi, negara tersebut mesti bertindak dengan pelbagai penyelesaian. Nyatakan 4 cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Okey, apa cara terbaik untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pengeluaran makanan? Okey, ada nota tak? Ada nota tak dengan awak? Check
apakah yang boleh dibuat untuk 4 cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Okay, kalau dalam nota tu ada lebih daripada 4. Awak pilih 4 sahaja. Okay, yang pertama, dah dapat 4 markah ni. Kalau tak, awak akan hilang 4 markah kalau awak skip soalan ni. Okay, tengok nota. Betul tak? Jumpa tak? Okey, cikgu tunjuk nota. Tak jumpa nota, cikgu tunjuk nota. Sekarang ni cikgu present. Sekejap Okey, ni dia. Cara untuk meningkatkan pengeluaran makanan. Cuba tengok skrin cikgu sekarang. Awak minimize dulu soalan awak tu. Boleh nampak tak? Jangan pakuh soalan tadi tu. Awak minimize je. Tekan tanda negatif tu, atas kanan. Nampak dah ni, cikgu tunjuk ni, cara untuk meningkatkan pengeluaran makanan. Okey. Nampak? Boleh nampak tak? Nampak? Okey. Cara untuk meningkatkan pengeluaran makanan. Ada satu, penggunaan baka bermutu melalui kaedah. Pilihlah. Kat mana? Dia nak berapa tadi? 4. Okey, 4. Sekejap, cikgu tukar warna ni supaya nampak. Yang pertama penggunaan ni baka yang bermutu. Ni satu. Okay. Yang bawah ni ialah penerangan detail dia. Melalui kaedah apa ni penerangan detail dia. Tapi tadi dia nak 4. Okay. Dia tak suruh pun terangkan. Dia nak cara je kan. Dia nak 4 cara sahaja. Jadi yang pertama awak ambil yang ni. Yang kedua, cuba tengok yang kedua kenapa ni? Boleh baca tak skrin cikgu? Boleh. Kenapa? Apa faktor yang kedua ni? Penggunaan teknologi moden. Yes, penggunaan teknologi moden. Jadi 2 dah dapat. Nak lagi 2. Ni semua ada dalam nota awak dalam modul ulas. Modul ulas tingkatan 5. Bab 6. Teknologi makanan dan pengeluaran makanan. Okey, ni yang kedua. Ni nombor 2. Penggunaan teknologi moden. Yang ketiga apa? Pendidikan. Ya. Okay, pendidikan dan bimbingan kepada petani. Sebab petani tanpa ilmu, dia mungkin tanam tapi mati pokok dia, tak dapat hasil yang banyak. Jadi pendidikan dan bimbingan kepada petani sangat penting. Nombor 4.
Nombor 4 apa? Penyelidikan dan pembangunan. Ya, penyelidikan dan pembangunan. Okey, ada lebih daripada 4. Dia nak 4 sahaja. Awak pilih mana yang awak nak ambil point untuk masukkan dalam jawapan tu. Okey, ini ada yang kelima. Yang kelima, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Contoh-contoh dia, huraian dia semua ada dalam nota ulas ni. Tolong tengok balik. Yang keenam, cikgu khabar tadi nak 4 saja, tapi sekarang ni cikgu nak tunjuk ke awak ada lebih daripada 4. Jadi awak boleh pilih yang mana awak suka. Yang keenam, pengurusan tanah yang cekap. Okey? Pengurusan tanah yang cekap ni contohnya tanaman bergilir, tanaman campuran, tutup bumi, untuk mengelakkan hakisan tanah ataupun kesuburan tanah. Mungkin awak rasa macam hampir sama dengan mengoptimumkan ni, nombor 5 dengan nombor 6 ni nampak macam sama, tapi sebenarnya tak sama. Okey. Nombor 5 dia guna tanah terbiar, contohnya tanah orang dok guna. Ni kawasan tandus. Contohnya kawasan hok yang lombong tinggal, dia olah balik, dia guna sebagai kolam. Okey. Beza dengan penggunaan tanah yang cekap, tanah tu memang dah subur, cuma dia tanam bergilir. Mula-mula tanam padi, lepas tu bila habis padi dituai, tanam jagung pula, contohnya tanaman bergilir. Ataupun tanaman campuran, sambil tanam pisang, dia tanam juga pokok kacang ataupun pokok cili di celah-celah batang pisang tu. Okay. Tanaman tutup bumi, contohnya dia tanam tanaman yang renek macam ke ubi keledek ke, dengan campur dengan tanaman yang tinggi macam tanam kebun pisang, pokok pisang dia naik tinggi. Bawah tu dia tanam dengan ubi keledek, contohnya tanaman tutup bumi. Kemudian tanaman mengikut kontur ni biasanya dekat lereng bukit dan sistem bersepadu. Sistem bersepadu ni biasanya dekat ladang kelapa sawit dia boleh lembu. Itu dipanggil sistem bersepadu. Okey, jelas tak? Jelas. Okey, sekarang boleh tulis 4 tu? Boleh tulis tak 4 tu? Boleh. Okey. Siap dah? Okey, kita tengok. Okey. Siap dah nombor 11A. Sekarang ni 11B Boleh nampak skrin cikgu? Nampak? Okey, nampak. Okey, 11B cikgu tunjuk cara. Pertama sekali awak mesti baca dulu. Dia punya apa ni? Arahan ni. Okey. 3 kaedah pemprosesan makanan. Okey. Jadi kita nak jawab soalan ni, sebenarnya kita kena ambil ayat dekat arahan ni. Dekat sini dah diberi. Di sini dia kata 3 kaedah pemprosesan makanan. Okay, so kat tengah ni sama, kaedah pemprosesan makanan. 3 tu 1, 2, 3. Okay, so kita nak buat ayat tu kita sambung saja. Kita sambung saja ayat tu. Okay, jadi kita tulis benda dulu. Kita nak sambung ni, nombor 1, nombor 2, sambung je ayat ni. Koma, lepas tu sambung ni, lepas tu ambil ialah. 3 kaedah. Ialah 3 kaedah pemprosesan makanan. Jadi jawapan ayat dia ke mana? 3 kaedah pemprosesan makanan ialah. Dan kita tak mula dengan 3 kaedah tu, kita mula dengan contoh dulu. Sebutkan contoh. Penyinaran, pepestarian. Penyinaran. Awal. Ialah kaedah pemprosesan makanan. Penyinaran. Lagi? Pepestarian. Pendihidratan. Pembesturan.
Sebelum pempasturan kena ada penanda wacana. Dah. Kan? Pempasturan. Lepas tu tambah perkataan ni. Perkataan ni ialah pun penanda wacana. Barulah ambil ni. 3 kaedah pemprosesan makanan. Okey, tulis dekat borang tu jawapan. Penyinaran, pempasturan dan pendehidratan adalah 3 kaedah pemprosesan makanan. Okey, sekarang nak cari 3 ciri sepunya. Kita nak cari 3 ciri sepunya ni. Okey, dia nak 3 maksudnya 3 masa lah. Kena buat yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey, yang pertama, apa ciri sepunya bagi 3 kaedah ni? Penyinaran, pempasturan, pendehidratan. Apa ciri sepunya dia? Apa tujuan buat penyinaran, pempasturan, pendehidratan? Apa tujuan utama? Untuk memastikan jadi bercari nota pula. Cikgu. Sudah. Modul ulas ada tak tengah awak? Modul ulas mesti ada. Sebab nota tu ataupun buku nota yang mesti tu. Yang warna purple ke hijau. Cikgu dah ingat dah warna dia. Jumpa tak? Ni, dekat nota ni. Apa tujuan pemprosesan makanan? Untuk apa? Untuk mengubah keadaan menjadi makanan. Untuk? Tak dengar. Untuk mengubah keadaan semula jadi makanan. Mengubah keadaan semula jadi? Apa tujuan kita buat tadi? Pempasturan, penyinaran. Menghapuskan tindakan mikroorganisme. Jadi maksudnya mikroorganisma tu hidup ke tak? Hidup. Sama ada dua keadaan. Sama ada satu keadaan dia mati, satu lagi dia tidak aktif. Contoh macam kita buh dalam peti sejuk, dia tak mati tapi cuma dia tidak aktif. Jadi kita cabut tindakan mikroorganisma dihapuskan ataupun dihentikan. Awak boleh juga ambil ayat ni lah, menghapuskan tindakan mikroorganisma. Dia nak berapa tadi? 3, baru dapat 1. Yang kedua? Supaya makanan tahan lebih lama. Supaya makanan tahan lebih lama. Siapa baru masuk? Cikgu baru dengar suara tu. Cikgu Afifah. Bukan. Orang lagi Izzatu ke? Kita yang masuk cikgu. Tak. Afifah berapa ada? 2 Afifah. Oh, sebab ia present. Izzatu, Safwan. 3 orang je. Yalah cikgu. Tak apalah. Hak mana nak belajar Ya. Okey, yang kedua supaya makanan tahan lebih lama. Yang ketiga? Makanan diproses supaya lebih mudah dimakan. Makanan diproses supaya lebih mudah dimakan. Tapi panjang. Kalau cikgu tak pilih hak ni. Nak ambil hak pendek-pendek je senang. Mengelakkan makanan mengelakkan makanan menjadi gosok. Pilihlah hak pendek-pendek, senang nak tulis, nak ingat pun senang. Tak payahlah ambil panjang-panjang. Kalau awak boleh ingat tak apa. Okay. Yang ketiga, contoh lain kaedah pemprosesan makanan.
Kita tak boleh ambil dah 3 tadi tu, penyinaran, pempasturan dan pendehidratan tak boleh ambil dah sebab dia nak contoh lain. Banyak lagi contoh kaedah lain. Penyejuk berkurang. Ya, penyejuk berkuran. Ni teknologi pemprosesan makanan. Kering Tadi- beku. Ya, kering beku. Dia nak berapa? Satu Satu. je. Satu je. Jadi tak beku, penyejuk berkuran, pengasinan, pembungkusan vakum, bincang. Hak 3 tadi tolak tepi dah. Penyinaran, pempasturan, pendehidratan tolak tepi. Yang lain tu boleh belaka satu. Okey, baik Baik. Beres. Okey, sekarang kita nak hubung kait ciri sepunya untuk membina konsep pemprosesan makanan. Okey, tadi buat dah ciri sepunya. Ada berapa ciri sepunya tadi? 3. 3. Awak pilih yang mana? Menghapuskan mana? tindakan mikroorganisma. Okay, yang kedua, ya ni makanan tahan lama kan? Yang ketiga ambil yang bawah sekali. Okey, katalah awak ambil yang lain selain pada cikgu ni tak ada masalah. Cuma nak gabung ayat saja. Ya? Okey, jawapan dia mesti mula dengan lepas perkataan dalam soalan tu dia kata dapat hubung kait ciri sepunya untuk membina konsep. Lepas konsep tu perkataan apa? Sebenar. Bukan. Untuk membina Bagi kaedah. kenapa? Bagi kaedah pemprosesan Bagi kaedah makanan. Jadi kita ambil balik perkataan kaedah pemprosesan makanan tu. Ia macam buat definisi operasi juga. Kita saling balik ayat tu. Kaedah pemprosesan makanan ialah Pemprosesan makanan ialah lepas tu tambah satu perkataan kaedah. Sebab tu namanya kaedah, kita kena tambah kaedah yang lepas tu kita gabung tiga ciri sepunya yang kita buat tadi. Menghapuskan tindakan mikroorganisma supaya makanan tahan lebih lama dan mengelakkan makanan daripada menjadi rosak. Gabungkan ayat tu menggunakan penanda wacana. Cikgu mula lah. Okey, sekarang ni kita ambil ayat daripada akhir tu kita untuk membina konsep kaedah pemprosesan makanan kan? Okey, kejap cikgu buka soalan. Mana soalan ni? Okey, soalan ni. Okey, konsep sebenar bagi kaedah pemprosesan makanan. Tadi awak ada dah 3 jawapan ni. Untuk yang nombor 2 tu, 3 ciri sepunya, awak dah ada 3 jawapan ni kan? Okey, so awak ambil jawapan dia, awak ambil ayat ni salin balik ni, awak cikgu birukan ni kaedah pemprosesan makanan. Lepas tu apa dengan penanda wacana ialah kaedah yang, sebab ayat ni perlu untuk melengkapkan ayat. Kaedah yang kita gabung ayat ni. Yang menghapuskan mikroorganisma. lepas tu koma, 2, lepas tu mesti ada dan lah. Lepas tu 3. Faham tak? Faham. Gabungkan ayat tu. Tapi dia kata dia sebut tak berapa. Tak sebut berapa kan? Dia kata kaitkan ciri sepunya. Jadi kena ambil belaka. Dia tak cover. Kalau dia kata 2, bawa ambil 2 ayat je. Kalau dia kata 2, ambil 2 je lah. 1, 2. Kalau dia kata 1 je lah. Tapi biasanya kalau dia tak sebut, maknanya kena ambil belaka ciri sepunya tu. Penting ciri sepunya, kalau awak silap ciri sepunya, maka silaplah konsep. Silap ciri sepunya, silap konsep. Okey. Beres soalan nombor 11. Sekarang soalan nombor 12 pula. Beres? Tiga soalan ni semua berkait dengan bab 6. 3 soalan ni semua berkait dengan bab 6. Okay? Tentang makanan. Soalan nombor 10 tadi bab 1, mikroorganisma. Bab 11 dengan 12 ni tentang bab 6, teknologi makanan dan pemprosesan makanan. Okey, soalan nombor 12. Soalan nombor 12, nyatakan 2 institusi tempatan yang peranannya menyelidik dan membangunkan penanaman perusahaan kelapa sawit. Apa institusi yang awak tahu? Yang kait dengan kelapa sawit.
Dia nak 2 institusi, lepas tu peranan. Maksudnya 2 markas sini, 2 markas sini. Kena buat jadual. Tapi kalau dalam borang cikgu tu tak payahlah buat jadual. Institusi yang pertama benda. Buka nota. Tengok balik, modul ulas bab 6. Cari institusi. Ni tu. Mardi. Ya, satu Mardi. Yang kedua, tengok 2 ni. Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Pendek dia benda. Kalau Mardi, MBOB. ya MPOB. MBOB. MPOB. Oh sorry, ni bukan tajuk makanan. Hak ni tajuk sebatian karbon ni. Kelapa sawit. Sebatian karbon bab berapa Bab berapa tu awak tengok tu nota ulas? Bab 7. Bab 7. Okay, tengok sawit je. Ya ke bab 7? Kan ni sebatian karbon bab 4 kot. Sekejap. Sebatian karbon bab 4. Sawit. Cikgu. Galak teh. Ni. Api ya tu galak ada. Alifah. Ni. Aktiviti penyelidikan kelapa sawit. Dia nak nama institusi dengan peranan dia. Jadi peranan dia kena tahulah. Kalau awak ambil MPOB, satu nama dapat satu markah, peranan dia apa? Peranan dia ambil bawah ni. Cikgu tak ada pun muka surat. Muka surat apa tu? Ni surat 18. Tak ada cikgu. Ada cikgu bagi muka surat tambahan hari tu. Hak ni dia tertinggal dalam modul tapi ada cikgu bagi kertas tambahan. Awak kena tepek. Oh dah ingat mana tu. Ni kalau tak ada, cikgu bagi dah dalam Telegram. Semua modul ni ada dalam Telegram. Awak kena buka balik cari hak bab. Ni bab apa ni? Bab 4. Jumpa tak dekat Telegram kat mana cikgu tunjuk? Ni cari pun pandai. Okay, sekejap jadi macam mana nak cari dekat Telegram. Mana dah Telegram cikgu duk tumpik Sekejap. Okey, ni 5 can 1. Okey, cara dia nak cari bahan. Nampak tak skrin? Nampak? Okey, nampak. Kalau guna laptop, kita klik dekat atas ni, dekat nama tajuk ni, kita right click. Bukan right click, sorry. Guna jari hot sebelah kanan, mouse sebelah kanan. Cikgu klik sekali lagi, klik sini. Lepas tu dia tubik gini, kita ambil file. Files. Lepas tu ni, ada dah cikgu bagi ni modul ulas. Awak cari modul ulas. Cari sampai jumpa lah. Kalau guna telefon pun sama juga. Cuma guna telefon kita kena klik dekat 3 titik tu. Kan main banyak dah cikgu bagi ni. Nampak dah ni, modul ulas tingkatan 5 complete. Ini dah ada ni. Awak kena download lah. Tapi sebab buku modul ulas dah ada, cuma awak nak muka surat tu je. Kalau awak rajin, awak ada printer, print lah muka surat yang tak ada. Benda apa? Jumpa tak? Ni cikgu tunjuk dah cari-cari file ni. Ni awak scroll ke diang. Ni awak cari ke diang dalam Telegram. Ada belaka dah cikgu bubuh ni. Macam-macam benda dah bubuh. Tengok cikgu je lah. Tengok cikgu je lah. Tengok cikgu. Okey, jadi nak ambil benda tadi? Mana dah? Institusi tempatan. Peranan dia. Peranan dia. Peranan dia yang pertama tadi, mana dah sana? Hilang dah.
Sekejap. Baik, mana tu? Muka surat 18 ni lah. 18 ni 23. 20, 19, 18. Ni. Hilang pula. Ini dia orang hari ni. 16, 17, 18. Hilang dok Starbook. Tengok cikgu hilang. Okey. Okey, nampak? Nampak? Siap dulu storage tu. Okey, so tadi ambil MPOB, ambil nama penuh dia ni lah, MPOB Lembaga Kelapa Sawit Malaysia. Lepas tu peranan dia awak ambil kat bawah ni ada satu peranan ni, mana-mana ni boleh lah. Mempertingkatkan kualiti dan produktiviti pokok kelapa sawit. Lepas tu ambil pula yang kedua, ambil pula Mardi ke? Mardi. Okay, peranan dia kalau Mardi bukan mempertingkatkan kualiti dan produktiviti pokok kelapa sawit, tapi dia lebih membangunkan penggunaan semasa kelapa sawit ni. Yang ni lebih sesuai. Yang ni, mengembangkan yang ketiga ni. Mengembangkan dan memperbaik kegunaan semasa minyak kelapa sawit. Boleh belaka sebenarnya yang mana-mana pun, tapi terpulang lah. Okey, boleh? Cikgu nak salin jap. Salin. Memperbaik kegunaan Okey cikgu dah. Okey siap. Ya. Soalan seterusnya dia tanya tujuan pemilihan. Soalan B. Soalan B berkait dengan dia tak kait dah dengan hak atas tadi tu. Kejap buka soalan jap. Okey, soalan B. Okey, anda diberikan dua contoh makanan yang mengandungi lemak yang berbeza. Satu kelapa sawit, satu lagi mentega. Okey, ni awak tahu dah kalau kelapa sawit lemak tak tepung. Yang ni lemak tepung. Okey. Pilih makanan terbaik untuk kesihatan anda. Apa tujuan pilih? Tujuan dulu. Kenapa kena pilih? Apa tujuan pemilihan? Untuk nak pilih sebab apa ni? Untuk apa? Untuk memilih apa tadi? Untuk memilih, ni bagi dah dalam soalan ni ada dah ni. Makanan yang terbaik untuk kesihatan. Ya, untuk memilih makanan yang terbaik untuk kesihatan kita. Itu jawapannya, tujuan pemilihan. Untuk memilih makanan yang terbaik untuk kesihatan. Itu tujuan pemilihan. Okey, lepas tu B. Pilih B pula, yang kedua. Yang kedua, makanan terbaik yang anda pilih. Hak mana antara dua ni yang terbaik? Minyak kelapa sawit atau mentega? Minyak kelapa sawit. Ya, minyak kelapa sawit sebab minyak tak tepung. Minyak kelapa sawit. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, bagi 3 kebaikan makanan yang anda pilih. Maksudnya kebaikan apa?
Awak pilih berapa tadi? Minyak kelapa sawit. Jadi nak 3 kebaikan minyak kelapa sawit. Yang pertama apa? Minyak kelapa sawit. Apa bagusnya minyak kelapa sawit? Yang pertama, tak jumpa nota pula dah. Cikgu, duk jumpa. Tak jumpa sajang. Ni. Pilih 3. 3 kebaikan sawit. Ni cikgu tunjuk dah ni. Pilih hak Apa mana. dah nampak ego? Tak nampak? Duk. Nampak benda? Awak nampak benda sekarang? Nampak muka cikgu je. Oh, cikgu je. Mula kejap. Ada ni cikgu tunjuk ni. Kita buka mula ego. Kita keluar mula atau kita buka mula? Orang lain nampak tak? Nampak? Nampak dah ego. Okey. Okey, nak 3. Pilih 3. Apakah bahan yang berkhasiat dalam kelapa sawit ni? Ada banyak ni. Pilih 3. Apa yang bagusnya? Minyak kelapa sawit ialah tak tepu. Lemak tak tepu. Jadi dia tidak mengandungi Kolesterol. Yang kedua, kaya dengan Beta-carotene, vitamin A dan vitamin E. kaya dengan beta karotina, vitamin A dan vitamin E. Tok kaya warna lain ya, suruh nampak. Okey, yang ketiga merupakan penganti oksida. Mencegah kanser. Okey, untuk mencegah kanser. Ambil 3 tu. Okey, last soalan terakhir. Soalan terakhir. Siap lagi tulis. Dah siap lagi. Tak ada. Okey. 1 keburukan makanan yang tidak dipilih. Yang tidak dipilih tadi makanan apa dalam gambar tu? Mentega. Kenapa awak tak pilih mentega? Awak cari berlawanan dengan khasiat kelapa sawit ni. Apa dia? Lemak tepu. Mengandungi lemak tepu. Okey, boleh menyebabkan arteri tersumbat. Menyebabkan arteriosklerosis. Banyaklah. Lemak tepu, lemak tak tepu. Kita tengok lemak tepu. Ada perbezaan lemak tepu dengan lemak tak tepu. Ya? Siap. Ya dah, macam lemah je. Aduh lah. Macam nak nyungguh je siap-siap. Sekarang ni. Okey, teruskan. Submit Banyak-banyak. dah siap kena submit. Asal borang tu baru cikgu dapat. Siapa yang dot-dang boleh buat semula. Kita dok down yang ni tadi. Yang mana? Keburukan. Keburukan makanan yang tidak dipilih. Ini lemak tepu. Dia berlawanan dengan minyak Betul. sawit sendiri. Kalau minyak sawit tu mengandungi lemak tak mengandungi lemak tak tepu. Mentega mengandungi Lemak tepu. lemak tepu ni. Ni cikgu tunjuk ni. Menyebabkan arteri tersumbat. Dia boleh menyebabkan Arteri tersumbat. Dia ni arteri sumbat. arteri tersumbat. Boleh menyebabkan arteri tersumbat. Arteriosklerosis. Kataan yang sesuai ialah menyebabkan arteriosklerosis. Allah Akbar. Cikgu tak boleh nak pergi dah sebab penuh dah dis ni.
Arteriosklerosis. Hilang terus dah. Okay, tak apa. Lepas tu, Mana 46? dah siap boleh submit Boleh submit. Lepas tu cikgu nak tunjukkan awak, dekat kelas work ada cikgu bagi soalan objektif. Sama je dengan soalan yang awak ada dekat muka surat 20. Lepas soalan nombor 12 tu, ada soalan set 2 kan, objektif kan, ada 50 soalan. Okey, soalan tu ada cikgu buat ni, sama je. Cuma bezanya cikgu buat gini sebab cikgu nak markah awak lalu. Kalau tak, nak tunggu bila pula nak pergi check kertas awak tu. Okey, caranya ni ambil kelas work, lepas tu ambil PDPR bilangan 4 Isnin. Mesti siap sebelum 5.30 sebab cikgu nak atur laporan ni. Apa-apa orang nak jawab, apa orang boleh markah berapa, sekian-sekian. Yang tadi yang awak jawab kertas 2 tu hak ni, hak atas ni. Nampak tak? Nampak? Okay, yang ni. Jadi siapa-siapa yang belum jawab kertas 2, mesti jawab kertas 2. So hari ni ada 2 tugasan. Satu kertas 2, sebab sepatutnya awak jawab dah ni minggu lepas dah. Masa cikgu dah boleh nak online tu. Okay, kemudian yang ni ialah soalan objektif. 50 soalan. Yang ni awak boleh buat slow-slow. Jangan gopoh. Sebab bila gopoh awak bahar gambang je jawab, maka awak rendah. Okay, boleh balik nota, tengok jawapan. Jadi untuk hari ni tu sahaja. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya sebelum cikgu tutup sesi ni? Tak ada. Okay, tanya kepada anda bertiga, Syahira Afifah, Izzatul Akmal dengan Safwan yang hadir pada hari ini. Hak lain-lain tak tahu paham Panik banjir aku. Orang lain hanyut ke orang lain? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Thank you cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab soalan objektif tu, ada selagi tu. Okey. Okay. Okay. Kak je jawab sama Kak.